أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتمه التسليم على الحبيب الشافي سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم ارزقنا فهما يا عليم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Al-Fadilah Tuan Imam, Al-Afadilah Tuan-tuan guru, para alim, ulama, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat sama-sama berhimpun beriktikaf dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita di dalam majlis halaqah ilmu membicarakan tentang sirah junjungan besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih mulia lagi kerana kita berada di dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rasa cinta yang sebenarnya kepada kita buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Insya-Allah para jemaah sekalian, kita sama-sama berselawat terlebih dahulu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, mudah-mudahan selawat yang dipanjatkan diterima Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Menerusi kitab Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Yang ada kitab boleh buka muka surat 319. Muka surat 319 di dalam tajuk tanda keimanan yang hebat dalam peperangan ini. Jadi yang kedua disebutkan berkenaan tentang para sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajma'in, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada sahabat-sahabat yang menyertai di dalam peperangan Badar Al-Kubra tentang beberapa daripada kalangan lelaki Quraisy ataupun daripada kalangan mereka-mereka yang turut serta dalam peperangan bagi pihak orang-orang Quraisy, yang mana mereka ini hadir kerana terpaksa. Antaranya iaitulah Bani Hashim, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang pada ketika ini sememangnya masih lagi musyrik, dan memang beliau ni hadir antara yang terpaksa kerana paksaan daripada Abu Jahal. Termasuk juga yang kita sebutkan, Nabi SAW bersabda, siapa yang bertemu Abu Al-Bakhtari bin Hisham, janganlah dibunuhnya. Siapa yang bertemu dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib, janganlah dibunuhnya, kerana sesungguhnya dia keluar kerana terpaksa. Lalu dalam yang kedua itu disebutkan tujuan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dibunuh Abu Al-Bakhtari di situ. Kan? Kerana dialah antara orang Quraisy yang tidak pernah mengambil tindakan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa di Mekah. Maknanya dia daripada kalangan orang Quraisy, walaupun dia tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak Islam, dan dalam pada masa yang sama dia tidak pernah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah orang-orang Islam. Maknanya jenis dan bukannya harbi, bukannya yang boleh diperangi, bukannya yang musuh. Orang bukan Islam, kategori bukan musuh. Yang jenis macam ni, tuan-tuan, daripada kalangan mereka boleh kita berbuat baik dengan mereka. Orang bukan Islam, yang bukan musuh Islam. Apatah lagi Abu Al-Bakhtari ini, muslimin para jemaah sekalian, dia jugalah orang yang terlibat membatalkan perjanjian pemulawan terhadap Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib. Jadi sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seandainya bertemu dengan Abu Al-Bakhtari, jangan dibunuh dia, sebab dia turut serta kerana terpaksa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenang jasanya yang sangat besar, jasa Abu Al-Bakhtari ini, tuan-tuan, kerana dia prihatin, walaupun dia bukan orang Islam, tetapi dia benci kepada kekejaman. Saat ketika mana Bani Hashim dan juga Bani Al-Muttalib dipulaukan oleh orang-orang Quraisy dengan pemulauan yang sangat zalim,
3 tahun lamanya mereka tidak boleh bercakap dengan Bani Hashim, tidak dibenarkan berkahwin, bahkan tidak dibenarkan berjual beli. Sehingga ada daripada kalangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib yang kebuluran. Jadi diorang ni, tuan-tuan, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib, mereka bersepakat untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mereka bukan tak lindungi. Dia lindung juga tapi tak secara rasmi. Tetapi bila mana Abu Talib tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari demi hari keselamatan Nabi sallallahu alaihi wasallam teramat terancam, Abu Jahal dia bertindak nak bunuh secara terang-terangan, batu besar nak dihempapkan di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Abi Mu'ayyad pernah cekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan Kaabah. Memang tujuan niat nak bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah dipijaknya tengkuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sujud. Dan beberapa peristiwa yang menyebabkan Abu Talib akhirnya dia fikir tentang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun panggil Bani Hashim, panggil Bani Al-Muttalib. Bani Al-Muttalib ni adalah anak pinak kepada adik Hashim. Hashim bin Abdul Manaf, moyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adiknya namanya Al-Muttalib. Al-Muttalib, tuan-tuan, anak pinaknya nama Bani Al-Muttalib. Subhanallah, semangat kekeluargaan ini, tuan-tuan, sampai kepada moyang punya anak cucu. Kuatnya keluarga Arab ni, semangat kekeluargaan. Lalu mereka ni pun bila dihimpunkan oleh Abu Talib, maka mereka semua bersepakat, bersetuju untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali seorang saja, iaitulah Abu Lahab. Abu Lahab seorang saja yang tidak bersetuju, dan dia telah memutuskan hubungannya dengan Bani Hashim. Sebab tu Abu Lahab dia tidak dipulaukan oleh orang-orang Quraisy. Dia senang dengan orang Quraisy. Bani Hashim sama ada yang beriman maupun yang kafir, asal Bani Hashim, mereka ni semua dipulaukan. 3 tahun lamanya ditulis di atas satu lembaran. Dan sebenarnya pemulauan ni pun bukannya adalah sebulat suara orang Quraisy, hanya beberapa pemimpin saja mereka yang buat keputusan. Yang bawah ramai tak setuju. Sebab sebab pemulauan itu memang teramat zalim. Zalim sungguh, tuan-tuan. 3 tahun lamanya hebatnya sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bangkit sebahagian daripada kalangan masyarakat Quraisy. Antaranya iaitulah Abu Al-Bakhtari bersama dengan 5 orang sahabatnya. Dia buat plan baik-baik, kemudiannya besoknya dia buat kacau dan mempersoalkan berkenaan tentang pemulauan yang zalim itu. Akhirnya dia pun terus masuk dalam Kaabah. Ini antara jasa Abu Al-Bakhtari. Dan sebelum itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada Abu Talib bahawasanya pemulauan yang zalim itu yang tertulis dan disimpan di dalam Kaabah telah dimakan oleh anai-anai. Nabi SAW bagi tahu. Abu Talib sampaikan kepada Abu Jahal, sampaikan kepada orang Quraisy. Kalau betul apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu mesti hentikan pemulauan ini. Tapi kalau dia tidak betul, aku sendiri akan serahkan dia kepada kamu. Lalu Abu Al-Bakhtari dan rakan-rakan sahabatnya terus masuk dalam Kaabah. Dibukanya pintu Kaabah untuk dikoyakkan lembaran yang zalim tadi. Lalu didapati apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Ini mukjizat. Walaupun Nabi SAW tak pernah masuk pun dalam Kaabah, sebab dipulaukan 3 tahun lamanya dipulaukan. Jadi tuan-tuan, sejak daripada itu bila dilihat lembaran tersebut, semuanya dimakan anai-anai, melainkan kalimah bismikallahumma, kalimah Allah
ianya tidak dimakan anak-anak sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jasa Abu Al-Bakhtari ini dikenang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia bukan orang Islam, walaupun dia bukan orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bantuannya, jasanya yang amat besar dikenang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan jangan dibunuh kalau jumpa dia. Tetapi Abu Al-Bakhtari tetap juga terbunuh, tuan-tuan. Tetap juga terbunuh. Bukan kerana sahabat ni tak nak dengar sabda Nabi SAW, pesanan Rasulullah SAW, tetapi kerana Abu Al-Bakhtari dia telah mempertahankan sahabat dia. Dalam peristiwa ini disebutkan, muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini kerana Al-Mujzir bin Ziyad Al-Balwi menemuinya dalam peperangan tersebut bersama seorang kawannya. Mereka berdua berperang seiringan. Lalu Abu Al-Mujzir berkata, "Hai Abu Al-Bakhtari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami membunuhmu." Kata Abu Al-Mujzir. Lalu Abu Al-Bakhtari berkata, "Bagaimana pula dengan kawanku ini?" Sebab dia bersama dengan, di sisi dia ada kawan dia, kawan baik dia, tuan-tuan. Ini diibaratkan macam sehidup semati. Memang kawan baik sungguh. Dan orang Arab ni wallahu alam, dia punya semangat setia kawan barangkali, kan, dia punya semangat janji barangkali, maka kata Abu Al-Bakhtari, "Bagaimana pula dengan kawanku ini? Sebab sahabat ni kata Rasulullah SAW melarang kami membunuh kamu." Abu Al-Bakhtari kata, "Macam mana dengan kawanku ini?" Lalu Al-Mujzir menjawab, "Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kawanmu itu." Maknanya dia tetap musuh Allah. Kawanmu musuh Allah. Dia tidak termasuk dalam kalangan yang disebut namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan dalam mereka yang dalam perlindungan. Yang dalam perlindungan yang disebut namanya hanya Abu Al-Bakhtari. Lantas Abu Al-Bakhtari berkata, "Demi Allah, kalau begitu biarlah aku dan dia sama-sama terkorban." Semangat setia kawan barangkali. Kemudian mereka pun bertarung sehingga menyebabkan Al-Mujzir terpaksa membunuhnya. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah di antara peristiwa dan juga kisah yang merupakan kisah yang berlaku kepada Abu Al-Bakhtari. Akhirnya terbunuh juga, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan jangan dibunuh, tapi kerana dia cuba untuk membela sahabatnya yang kafir, akhirnya terpaksa dia dibunuh juga. Yang ketiga iaitulah Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, dia adalah merupakan tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Abdul Rahman bin Auf, ramai daripada kalangan kita rasanya kenal. Seorang sahabat yang merupakan tokoh ahli perniagaan yang berjaya, yang hebat. Jadi Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, walaupun dia tokoh ahli perniagaan, dia seorang ahli perniagaan yang berjaya, tuan-tuan, tapi dia juga adalah pejuang yang hebat. Jangan ingat orang kaya, sahabat-sahabat yang kaya ni duduk saja, duduk relax, kamu pergi berjuang, kami sediakan fun, kami sediakan ni je. Tak, dia turut serta berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pada masa yang sama, dia juga yang menyediakan bekalan, dia juga yang support perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf
bersama dengan Umayyah bin Khalaf, dan mereka berdua adalah kawan baik di Mekah semasa jahiliyah. Umayyah bin Khalaf adalah tuan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu. Yang menyeksa Sayyidina Bilal itu Umayyah bin Khalaf, siksaan yang sangat dahsyat. Semasa peperangan Badar Al-Kubra, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tersempak dengan Umayyah yang sedang berpegang tangan dengan anaknya Ali bin Umayyah. Pegang tangan. Barangkali masa ketika ini dah hujung-hujung dah, peperangan dah di penghujung, orang kafir kalah. Jadi nampaklah Sayyidina Abdul Rahman, sahabat karibnya ini semasa jahiliyah, iaitulah Umayyah bin Khalaf, sedang memegang tangan anaknya Ali bin Umayyah. Ketika itu Abdul Rahman bin Auf sedang memegang beberapa baju besi yang dirampasnya. Pegang baju besi ini tuan-tuan, baju besi itu merupakan antara harta rampasan perang. Kalau pegang-pegang sekian, zaman sekarang boleh jadi ambil senapang, kan? Itu rampasan dah tu, dapatlah. Jadi antaranya baju besi, kan? Baju besi dia pegang. Subhanallah. Apabila dilihatnya, kan, dilihatnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pegang baju besi, maka Umayyah berkata, bolehkah engkau membantuku? Kata Umayyah bin Khalaf kepada Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kata Umayyah bin Khalaf, aku lebih baik daripada baju-baju besi yang ada di tanganmu. Sebab dia pegang baju besi itu ibarat macam macam hadiah ataupun suatu yang berharga pada dirinya, pada sisinya, hasil peperangan dia, hasil perang dia, jadi dapat hasil. Jadi kata Umayyah bin Khalaf, aku lebih baik daripada baju besi yang ada di tanganmu, yang tak pernah engkau dapati sama sekali seperti hari ini. Maknanya dia ni, kalau diselamatkan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf akan mendapat keuntungan yang lebih lagi daripada baju besi tadi. Sebab dia orang kaya. Umayyah bin Khalaf ni dia orang yang berharta. Jadi dia minta sangat kalau dia dapat diselamatkan, dapat dilindungi, maka akan diberikan habuan yang besar kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kata Umayyah bin Khalaf, tidakkah engkau memerlukan susu? Katanya itu bermaksud, siapa yang menjadikan aku tawanan, maka aku sanggup menebusnya dengan membayar unta yang banyak susunya. Maknanya kalau selamatkan dia, selamatkan dia, tak dibunuh dia, maka dia akan mendapatkan hasil yang lebih daripada baju besi yang dia pegang. Jadi itu kata Umayyah bin Khalaf kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kalau dia diselamatkan, dijadikan tawanan, maka akan dibayarnya dengan tebusan unta yang banyak susunya. Untung lah. Kemudian Sayyidina Abdul Rahman bin Auf bila tengok sahabat ni minta tolong, akhirnya dia pun campakkan baju besi dia. Baju besinya pun campak. Walaupun itu antara barang yang sangat berharga, dicampakkan. Sebab ada yang lebih berharga, iaitulah rakannya, sahabatnya Umayyah bin Khalaf. Bahkan dia menawarkan pula unta yang susu banyaknya. Lalu dibuang baju besi. Kemudian muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah dicampakkan baju-baju besi yang dipegangnya dan membawa kedua anak beranak itu berjalan bersamanya, dia pun jalan bawa seperti tawanan dia lah, dia bawa. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf menceritakan, Umayyah bin Khalaf berkata kepadaku, tatkala aku sedang bersama dia dan anaknya, siapakah lelaki di kalangan kamu yang menyematkan bulu burung unta di dadanya
sempat sembang lagi, sempat dia bertanya lagi. Umayyah bin Khalaf tanya kepada Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, sedang berjalan tu, tanya siapa tu, lelaki yang meletakkan bulu di dada dia. Dia tanya sebab nampak hebat sangat, luar biasa, macam singa, kan, macam singa. Fa subhanallah, kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, aku menjawab, itulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Kata Umayyah, dia itu benar-benar mengharu-birukan kami. Memang luar biasa sungguh, dan dia dalam medan peperangan. Sebab itu digelar sebagai Asadullah, singa Allah. Jadi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tuan-tuan, dia syahid di dalam peperangan Uhud. Itu dalam satu lagi peperangan. Tapi memang siapa sahaja yang berhadapan dengannya pasti dibunuh. Memang hebat di dalam medan tempur. Subhanallah. Kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf lagi, demi Allah, aku telah pun hampir berjaya membawa mereka berdua sebagai tawanan. Elok jalan, tuan-tuan, dah hampir berjaya jadikan dua beranak ni sebagai tawanan. Tiba-tiba Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu melihat Umayyah. Nampak pula Sayyidina Bilal ni kepada tuan lama dia. Boleh jadi luka lama masih berdarah, kan? Dia pernah dihina, dia pernah diseksa dengan seksaan yang sangat dahsyat. Dia letakkan batu yang besar di atas tubuh badannya dan dipaksa dia keluar daripada agama Allah Subhanahu wa taala dan dipaksa kufur dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mana Sayyidina Bilal ni nampak Umayyah yang bersama dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, lantas Sayyidina Bilal berkata, ini kepala kafir. Kata Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu anhu, ini kepada kafir Umayyah bin Khalaf. Aku tak akan selamat kalau dia terlepas. Kata Sayyidina Bilal. Jadi marah dia, nampak je Umayyah. Dia kata, ini kepala kafir, aku tak akan selamat kalau dia selamat. Tuan-tuan muslimin para jemaah sekalian, aku berkata, yakni Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia kata, hai Bilal, dia ini tawanan aku. Lalu Sayyidina Bilal berkata, aku tak akan selamat kalau dia terlepas. Diulang lagi kali kedua, aku tak akan selamat kalau dia ni terlepas. Aku pun berkata, hai anak hitam. Ni marah sikit Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Kamu dengar tak apa yang aku kata? Dia ni adalah tawananku. Lalu Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi terus berkata, aku tak akan selamat kalau dia terlepas. Kemudian Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi menjerit dengan nada yang tinggi, hai penolong-penolong agama Allah, ini dia kepala kafir Umayyah bin Khalaf, aku tak akan selamat kalau dia terlepas. Dengan jeritannya ini, lantas dengan serta-merta sahabat-sahabat ni terus mengepung mereka semua, mengepung Umayyah bin Khalaf, termasuk dengan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, digepung sama. Sehingga kami ini ibarat seperti tempat takungan air, yakni menjadi rebutan untuk diminum, sedangkan aku tetap mempertahankannya. Kata Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia tetap juga mempertahankan sahabatnya dan juga merupakan tawanannya ini. Tiba-tiba seorang lelaki memboloskan dirinya dengan pedangnya, lalu mencantas anak Umayyah sehingga lebah, yakni Ali bin Umayyah. Terbunuhlah Ali bin Umayyah. Lantas Umayyah menjerit dengan satu jeritan yang tak pernah aku dengar sepertinya. Lalu aku berkata, selamatkanlah dirimu sendiri. Dah tengok anak dia pun dah tak dapat diselamatkan, orang ramai pun dah mengurumuni, orang ramai pun dah berhimpun bersungguh-sungguh nak bunuh dia. Lalu kata Abdul Rahman, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, selamatkanlah dirimu sendiri.
tidak ada penyelamat untukmu. Demi Allah, aku tak berdaya, tidak berupaya sedikit pun untuk melindungimu lagi. Lalu mereka pun menyerbunya dengan pedang sehingga berjaya menamatkan riwayat dua beranak itu. Habis mati Umayyah bin Khalaf dan juga anaknya Ali bin Umayyah. Lalu Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah berkata, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Bilal, Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi. Aku telah kehilangan baju-baju besi dan dia telah melukakan perasaanku dengan kematian tawananku. Baju besi pun hilang, tawanan pun hilang juga. Muslimin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan bahawa Sayyidina Abdul Rahman bin Auf berkata kepada Umayyah, rebahkan dirimu. Ini dalam riwayat yang lain, rebahkan dirimu. Lalu Umayyah pun merebahkan dirinya. Untuk apa tuan-tuan? Untuk supaya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tetap dapat melindunginya, melindungi tawanan dia ni. Lantas Sayyidina Abdul Rahman bin Auf merebahkan dirinya di atas Umayyah supaya orang tak boleh mengapa-ngapakan. Tapi sahabat-sahabat ni, terutamanya Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, memang nak sangat bunuh musuh Allah. Umayyah bin Khalaf ni musuh lah, musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh-sungguh mereka ni nak bunuh Umayyah bin Khalaf, tetapi mereka telah memukulnya dengan pedang daripada bahagian bawah. Walaupun Sayyidina Abdul Rahman bin Auf duduk di atas, sahabat-sahabat ni bijak tuan-tuan, dipukul daripada bawah sehingga berjaya membunuhnya, dan sebahagian pukulan itu mengenai kaki Sayyidina Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Muslimin para jemaah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, demikianlah antara yang disebutkan di dalam kitab ataupun di dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Umayyah bin Khalaf yang satu ketika dahulu ketika mana di Mekah Al-Mukarramah, seorang yang sangat banyak menyakiti sahabat Nabi ridwanullahu taala alaihim ajma'in, iaitulah Sayyidina Bilal bin Rabah Al-Habashi, akhirnya mendapatkan habuannya. Memang orang yang zalim ni, dia memang tak akan selamat tuan-tuan. Orang zalim di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, jangan sesekali dia mengharapkan selamat pada dirinya buat selama-lamanya. Satu masa dia akan mendapatkan habuannya. Lebih-lebih lagi doa orang yang dizalimi ini, doanya dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi tidak sesekali ditolak. Doa orang yang dizalimi tidak ada penghalangnya. Subhanallah, ianya dimustajabkan dan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semoga kita sama-sama dapat mengambil i'tibar dalam peristiwa ini, dan akhirnya Sayyidina Bilal, yang orang yang dalam pandangan mata orang-orang kafir ni orang yang lemah lah, orang yang ditindas, akhirnya telah membunuh Umayyah. Allah Ta'ala rezekikan dalam peperangan ni, dialah yang membunuh tuannya Umayyah yang banyak menyakitinya, yang teruk menyeksanya dan memaksanya keluar daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dalam perbincangan kita ini manfaat yang sebanyak-banyaknya dalam kita menelusuri dan juga menghayati perjuangan para sahabat Nabi ridwanullahu ta'ala alaihim ajma'in. Saya kira cukuplah sekadar itu dahulu. Tuan-tuan, insya-Allah ada kesempatan kita sambung lagi, ada banyak lagi peristiwa sahabat-sahabat ni dalam perjuangan medan peperangan Badar Al-Kubra. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan itu kepada kita semua yang baik daripada Allah. Segala kekurangan, kelemahan adalah daripada diri saya sendiri. Kurang lebih mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.